Salam sejahtera adik-adik, untuk hari ini kita akan masuk kepada bab 6, persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Jadi kita akan rujuk kepada buku teks, muka surat 124. So let us look at this part. Perhatikan ayat matematik yang ditulis pada kad dalam rajah di bawah. So kita akan pergi kepada beberapa kad ini. The first one, 7H tambah 2. So here ada satu pemboleh ubah dan juga tanda operasi tambah. Yang kedua ini, X tambah 5 sama dengan 8. So, ada pemboleh ubah, ada operasi tambah dan juga yang ini ialah sama dengan. Next one, Y per 2. So, ada pemboleh ubah Y, tolak, operasi tolak, 10 sama dengan 1. So, ada tanda sama dengan. Jadi, saya telah buatkan untuk semua, ada tanda garisan bermaknanya adalah pemboleh ubah, kemudian titik adalah operasi dan yang dalam kurungan, dalam bulatan adalah tanda sama dengan. Jadi, daripada kesemua kad ini, kita akan masukkan dalam bentuk jadual dan bezakan satu persatu. So, di sini telah sediakan satu jadual, di mana kita ada ungkapan algebra, kemudian persamaan algebra, persamaan linear, dan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Kita akan lihatkan satu persatu dan kenapa saya golongkan dalam kumpulan-kumpulan ini. Okay, yang pertama, ungkapan algebra. Kamu telah belajar dalam bab 5 ungkapan algebra. Jadi, ketiga-tiga ini adalah ungkapan algebra. Kenapa? So, let us look at the first one ini. 7H tambah 2. So, di sini ada pemboleh ubah H, iaitu algebra, melibatkan algebra. Kemudian 7H adalah satu sebutan, 2 pun satu sebutan dan kita gabung dengan menggunakan tanda positif, operasi tambah. Kemudian ungkapan yang kedua ini ada tanda tolak dan di sini ada 2 sebutan. Dan dalam sebutan ada pemboleh ubah. Next one, X dan 2X digabungkan dengan menggunakan operasi tambah. Jadi ketiga-tiga ini adalah ungkapan algebra. Seterusnya kepada persamaan algebra. Jadi dalam perkataan persamaan ini ada sama, maknanya sama dengan. Jadi kamu boleh lihat dalam senarai ini semuanya mempunyai tanda sama dengan. Jadi semua ini adalah persamaan. Dan kenapa dia adalah persamaan algebra? Sebab melibatkan pemboleh ubah. So dalam yang asal ni tadi, semuanya ada tanda garisan. Yang garisan merah ini adalah pemboleh ubah. Jadi ini adalah persamaan algebra. Dan yang ketiga, persamaan linear. Apa beza persamaan algebra dengan persamaan linear? Okay, ada juga persamaan. So ada tanda sama dengan. Linear. Linear bermula dengan L. L ni bagaikan 1. So let us look at persamaan di bawah ini. Jadi X tambah dengan 5 sama dengan 8. Okey, ada pemboleh ubah X dan juga ada tanda sama dengan persamaan. Yang kedua ini, Y per 2 tolak 10 sama dengan 1. Next, 6P tambah 4Q sama dengan 9. X, Y tanda sama dengan N sama dengan N again. Here H dan K. So, dalam semua yang telah saya highlightkan yang ini, kamu boleh nampak ada pemboleh ubah dan satu lagi, pemboleh ubah ini kuasanya 1. Semua pemboleh ubah ini kuasanya adalah 1. Jadi, linear di sini bermakna pemboleh ubah tersebut mempunyai kuasa tertinggi yang 1. Tapi, apa beza pula dengan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? So, ketiga-tiga ini di bawah kategori yang ini sebab dalam persamaan linear ini hanya ada satu jenis pemboleh ubah sahaja dalam persamaan tersebut. So, dalam persamaan ini ada X sahaja dan X ni kuasa 1 dan juga ada tanda sama dengan. Jadi, ini adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Persamaan yang kedua ini pemboleh ubah Y sahaja, kemudian kuasanya kuasa 1 dan juga ada tanda sama dengan. Jadi ini adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Begitu juga dengan yang terakhir ini, N dan sini pun N
huruf yang sama, pemboleh ubah yang sama, sebutan serupa, dan kuasanya kuasa 1 juga mempunyai tanda sama dengan. Jadi ketiga-tiga persamaan ini terjatuh dalam kumpulan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Jadi di sini kita boleh katakan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah antara cirinya ialah pemboleh ubah diwakili oleh satu huruf sebab dia dalam satu pemboleh ubah. Okey, soalnya ada satu huruf. Kemudian kuasa tertinggi pemboleh ubah tu ialah 1 dan terdapat tanda sama dengan. Jadi sekiranya persamaan tersebut mempunyai ketiga-tiga ciri ini, maka dia digolongkan dalam persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Ingat, linear bagaikan L bagaikan 1. So 1 ni satu huruf, satu pemboleh ubah, dan kuasa pemboleh ubah adalah 1. Jadi yang ini satu pemboleh ubah, kuasanya 1, ada tanda sama dengan. Satu pemboleh ubah, kuasanya 1, ada tanda sama dengan. Begitu juga dengan persamaan yang terakhir ni, walaupun kedudukannya berlainan, tapi masih lagi huruf ataupun pemboleh ubah yang sama dan juga ada tanda sama dengan. Jadi ketiga-tiga ini adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Jadi kamu telah kenal pasti apakah itu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Bolehlah kita pergi kepada bahagian seterusnya, iaitu membentuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Tapi sebelum itu, cuba lihat pada jadual ini. So, suatu nombor K ditambah dengan 5. Bagaimana nak tukarkan ayat ini kepada satu ayat matematik? So, here, suatu nombor K ditambah dengan 5. Jadi, K tambah 5. Yang ini ada dua sebutan digabungkan oleh operasi tambah. So, yang ini kita panggilkan sebagai ungkapan algebra. Lihat pada bahagian kanan pula. Hasil tambah suatu nombor K dan 5 ialah 9. So, untuk yang ini, hasil tambah apa? K dan 5. K tambah 5. Hasilnya ialah 9. So, ialah ni sama dengan. Jadi, untuk yang ini pula, kamu boleh nampak perbezaannya. K tambah 5, bahagian kiri pun K tambah 5. Cuma sekarang ada tanda sama dengan. That's why, yang ini kita panggilkan sebagai persamaan. Sebab ada tanda sama dengan. Kemudian, linear kerana kuasa K adalah 1. Dan dalam satu pemboleh ubah, disebabkan dia hanya ada satu pemboleh ubah ini. So that is how awak wujudkan satu ayat matematik daripada ayat yang diberi ataupun situasi yang diberi. Jadi kita lihat pada contoh bawah ini, hasil darab suatu nombor dengan 4 ialah 64. Jadi dalam soalan ini, hasil darab sesuatu. Apakah nombor darab dengan satu lagi nombor? So, suatu nombor ini dia tidak berikan apakah nombor itu ataupun apakah pemboleh ubah yang boleh kamu gunakan. Jadi, kamu boleh gantikan nombor ini dengan sebarang huruf kecil yang sesuai untuk mewakilinya. So, katakan saya gunakan X. So, hasil darab, so X darab dengan 4 ialah 64. So, X darab 4 dalam bab 5 ungkapan algebra. So, X darab 4 dapat 4X sama dengan 64. Tak perlu selesaikan yang ini sebab dia hanya tukarkan daripada ayat ataupun situasi kepada bentuk ayat matematik. Jadi di sini, ini adalah satu persamaan sebab ada tanda sama dengan. Kemudian dia adalah linear sebab hanya ada satu pemboleh ubah dan kuasanya 1. Soalan yang kedua, Hajah adalah 5 tahun lebih tua daripada adiknya. Hasil tambah umur mereka ialah 30 tahun. Jadi di sini ada dua orang, Hajar dan adiknya. Katakan umur adik adalah M tahun. Katakan umurnya adalah M tahun dan Hajah ini adalah 5 tahun lebih tua. Maknanya
M tambah 5. M tambah 5 tahun. Okey. Dan hasil tambah umur mereka berdua ini adalah 30 tahun. So, umur Hajah M tambah 5 tambahkan dengan umur adik adalah 30 tahun. Jadi bukakan kurungan M tambah 5, kemudian ini tambah M sama dengan 30. So, M dan M, 1 tambah 1, 2. 2M. 2M tambah 5 sama dengan 30. So, kamu boleh lihat di sini saya tak buatkan apa-apa pada sebelah kanan. Saya cuma selesaikan bahagian kiri. Pemudahkan bahagian kiri. Jadi, ini adalah satu persamaan sebab ada tanda sama dengan. Kemudian di sini hanya ada satu pemboleh ubah, M, dan kuasa pemboleh ubah adalah 1. Jadi, this is persamaan linear dalam satu pemboleh ubah.